إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah, yang mana pada pertemuan pagi kemarin kita membicarakan berkaitan dengan hadis yang ke-27 yang bertajuk jangan campur tangan dalam urusan Allah. Hadis yang kita bacakan kemarin menceritakan berkaitan bagaimana satu orang lelaki yang mengatakan kepada lelaki yang lain bahawa Allah tidak mengampunkan dosa kamu. Allah sesekali tidak akan mengampunkan dosa kamu. Sedangkan keampunan, rahmat, syurga, neraka itu semua milik Allah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala nak berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang berikutnya, pada hadis yang ke-28 yang bertajuk tersilap orang ketika memberi sedekah. Tersilap orang ketika memberi sedekah. Tuan-tuan, dalam bersedekah tak kiralah sama ada orang yang kita bagi tu betul ataupun salah, yang namanya sedekah itu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bagi sedekah itu sedekah yang berbentuk rahsia. Ada juga kadang-kadang sedekah itu boleh juga diberikan dalam bentuk terang-terangan. Dalam bentuk yang jelas terang kita boleh bagi, ataupun dalam bentuk yang rahsia. Dan hari ini tuan-tuan, berbagai bentuk sedekah yang boleh kita cari, yang boleh kita guna pakai. Kalau dengan cara hari ini dalam bentuk transfernya, dalam bentuk hantar secara online dan sebagainya, macam-macam. Dalam bentuk kita masukkan duit sendiri ke dalam tabung pun, itu semua yang dikira sebagai sedekah. Cuma ulama berbeza pendapat, yang manakah sedekah yang paling afdal? Sama ada sedekah itu sedekah dengan cara yang sembunyi ataupun dengan cara terang-terang. Kebanyakan ulama menyebut bahawa sedekah dengan cara yang tersembunyi itu lebih afdal daripada sedekah cara yang terang-terang.
Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tuan-tuan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala sebut wa in tubdus sadaqati fa na'immahi. Allah Taala kata, kalaulah kamu zahirkan sedekah-sedekah kamu itu secara terang-terangan. Kita bagi sedekah tapi bagi dengan cara terang-terangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kan kadang-kadang tuan-tuan sedekah dengan cara terang-terangan ini dia boleh menyebabkan orang lain juga rasa nak bagi sedekah macam mana kita bagi. Berlaku tuan-tuan ketika zaman kami mengaji dulu, dalam khutbah Jumaat ni, dalam khutbah Jumaat, syekh yang naik di atas mimbar khutbah Jumaat tu, mimbar khutbah Jumaat ni lebih kurang macam ni lah, tangga dia banyak, naik sampai ke atas tu. Bila syekh sebut, syekh kempen cerita tentang sedekah, masa tu isu tentang, tentu isu dia tentang apa, Palestin jugalah, maksudnya sahabat-sahabat kita di Palestin ni. Masa tu syekh panggil. Bila syekh sebut, syekh kata marilah kita bersedekah, keutamaan bersedekah dan sebagainya. Pada masa tu syekh panggil orang yang ada berdekatan dengan tabung. Syekh kata bawa tabung main naik di atas mimbar ni. Syekh kata, enggak, Syekh tersebut dalam khutbah ni, dia kata orang yang duduk dekat dengan tabung, orang yang duduk dekat dengan tabung, tolong bawa tabung dekat aku main sini, dia kata. Kawan yang duduk dekat dengan tabung, kan kalau kita sebahagian masjid ada tabung bergerak, kita di sini pun bila habis saja imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi semayang jemaah tu, baru tabung kita bergerak, kan tabung kita bergerak. Angkat tabung tu, Syekh kata angkat tabung tu walk main dekat aku. Angkat tabung walk main, masa khutbah Syekh bagi 1,000 riyal. Sudah tuan-tuan, 1,000 riyal. 1,000 riyal ni kira banyak lah. 1,000 riyal ni kira kalau jumlah kita ni banyak lah. Dia walk keluar, dia kata aku sedekahkan 1,000 riyal kerana aku nak mengajak semua ahli jemaah untuk ikut turut sama bersedekah kepada orang yang memerlukan. Kepada orang yang memerlukan. Kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu bersedekah secara terang-terangan itu untuk kerana nak menjadi contoh yang baik, itu bagus. Bukan niat menunjuk-nunjuk, tapi nak bagi galakan kepada orang nak sedekah. Kita ayah bawa anak-anak kita, kita tunjuk kat dia, ni abah sedekah masuk dalam tabung. Bukan nak riak kat anak kita, tapi nak bagi tahu kat anak kita supaya anak kita pun ikut tiru macam mana kita buat. Biasakan, lazimkan diri untuk bersedekah. Tuan-tuan, sedekah. Kemudian Allah Ta'ala sambung, Allah Ta'ala kata waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sambung, Allah Ta'ala kata wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan Allah Ta'ala kata, dan kalaulah kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Tapi kalau kamu sedekah secara sembunyi, itu lebih baik bagi kamu. Sedekah dengan cara terang-terangan sebagai contoh tauladan pun baik. Sedekah yang lebih baik lagi ialah kamu sedekah dengan cara tersembunyi. Tuan-tuan, sedekah ini cukup banyak kelebihannya. Salah satu daripada kelebihan kamu bersedekah, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata apabila kamu bersedekah, dawa'u mardakum bisadaqat, rawatlah orang-orang sakit itu di kalangan kamu dengan bersedekah. Ataupun mudah fahamnya, kalau kamu nak jadi orang yang sihat tubuh badan, nak dijauhkan daripada penyakit, ataupun kamu dah ada penyakit, nak hilangkan penyakit kamu, maka kamu bersedekahlah banyak-banyak. Memang perit, dah tengah sakit, nak sedekah pula. Tapi itu janji Nabi SAW kepada orang yang bersedekah. Maknanya siapa yang bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sembuhkan penyakit dia. Dalam satu cerita tuan-tuan, dalam kitab Mu'jam As-Safar,
oleh Al-Hafiz bin Abi Tahir, Al-Hafiz Abi Tahir Ahmad bin Muhammad. Dia cerita tuan-tuan. Dalam satu cerita tuan-tuan, dia sebut, dia kata dalam satu cerita, dia kata ketika mana aku ni dalam kesempitan hidup dan aku ni dirundung dengan sakit yang berat, dia kata. Aku dirundung dengan sakit yang berat, dia kata. Pada masa tu jiran-jiran aku ni pakat mai ziarah aku, dia kata. Jiran-jiran aku ni pakat mai ziarah aku, pakat mai tengok keadaan aku sakit. Yang sakit ni sakit yang agak berat. Kan kita bila sakit berat ni biasanya tak mai masjid lah. Kan sakit berat, nak jalan pun payah, urus diri pun susah, nak kena ada orang teman, beratlah tu, maknanya beratlah. Bila jadi macam tu, jiran-jiran ni pakat pergi ziarah dia. Satu orang jiran bila ziarah dia, satu orang jiran sebut kepada dia. Jiran tu baca hadis yang kita sebutkan tadi. Jiran tu kata Nabi SAW sebut, Nabi kata dawa mardakum bis sadaqat. Kamu rawatlah sakit-sakit kamu ini dengan bersedekah. Kamu dah pergi berubat, kamu dah makan yang tu, makan yang ni, tapi kamu tak boleh sembuh juga. Salah satu cara yang Nabi sarankan iaitu kamu bersedekah. Maka tuan-tuan, keesokan harinya dia pun beli buah tembikai yang sangat banyak. Musim tu musim panas, musim tu musim orang dahaga, orang tengok buah tembikai seronok, dan musim tu musim buah tembikai banyak, dia beli tembikai banyak. Dia beli buah tembikai banyak-banyak, dia kumpulkan orang-orang fakir dan anak-anak kecil, maka dia beri kepada orang-orang fakir, miskin dan dengan anak-anak kecil ni makan. Dia bagi makan, dia bagi makan tuan-tuan. Dia sebut di dalam kitab ni, dia sebut, dia kata demi Allah, dia kata demi Allah, dia kata ketika mana hari aku memberikan sedekah itu, hari itu aku merasakan seolah-olah tubuh badan aku ini sihat seperti mana sedia kala yang aku sihat dulu, dia kata. Aku rasa seolah-olah macam penyakit aku ini seolah-olah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi sedekah ini boleh menyebabkan tubuh badan kita sihat. Bukannya kita nak bagi berat lagi kepada orang yang sakit, tetapi ini salah satu cara. Selain daripada kita merawat dengan pergi ambil ubat dan sebagainya, kita rawat juga dengan cara yang Nabi perintahkan, dengan cara kita bersedekah. Salah satu cerita tuan-tuan, ni cerita zaman moden kita ni. Ada satu orang kaya, bila dia ni mengadu sakit, tapi dia tak tahu sakit apa. Dia mengadu sakit, cuma dia tak tahu sakit apa. Bila pergi cek di satu hospital swasta, orang kaya, dia ada duit, dia tak pergi kerajaan, ada pergi swasta. Bila pergi swasta, dia disahkan penyakit kanser. Kan, dia disahkan penyakit kanser, ada barah penyakit kanser. Dia berasa tak puas hati, dia pergi berjumpa dengan satu orang doktor. Doktor tu kata, kalau cik tak puas hati, kalau tuan tak puas hati, tuan kena pergi berjumpa satu orang pakar di luar negara. Pakar itu dia boleh rawat, dia boleh cek penyakit tuan ni dengan lebih rapi, lebih detail, dia boleh bagi tahu kepada tuan. Maka orang kaya ni dia tak lorak lah, duit banyak, beli tiket flight apa sikit, pi. Dia rahsiakan penyakit dia ni daripada orang ramai, tak ada siapa tahu, dia pi. Sampai di luar negara, di hospital yang dia nak pi tu, pakar doktor yang cek tengok penyakit dia tu sahkan dia memang betul ada penyakit kanser, dan yang lebih berita buruk lagi, tempoh hidup dia, barah dia ni nak sembuh tu peratus dia sangat sikit. Maksudnya dia nak sihat ni tak tahulah, nak mati tu lebih cepat daripada nak sihat. Kebarangkalian nak sihat dia tu lebih kurang daripada dia nak dapat penyakit, ataupun dia dapat dah penyakit yang teruk tadi tu, dia boleh jadi lebih lama, lebih teruk lagi. Maka dia pun dalam keadaan runsing, dalam keadaan duduk terdiam bila dengar penyakit tadi, dia pun fikir-fikir. Dan tiba-tiba tuan-tuan terlintas, bila dia balik sampai ke negara dia,
Satu ketika bila dia keluar daripada airport, lalu satu jalan, dia tengok ada satu orang perempuan. Dia lalu dekat satu pasar, dia tengok ada satu orang perempuan tengah kutip tulang kambing, tulang lembu macam tu lah. Perempuan tu dia duduk dekat gerai orang jual daging lah. Tapi perempuan tu dia kutip tulang sahaja. Isi tak ada, dekat tulang tu tak ada isi. Isi semua orang yang jual tulang, orang yang jual daging tu pakat bagi habis dah dekat orang. Laki ni pun tengok dengan perempuan ni duk kutip tulang ni, maka laki ni pun pergi jumpa perempuan tu. Aku nak tanya kepada kamu ni, kenapa kamu kutip tulang-tulang ni? Perempuan ni pun cerita, dia kata, tuan, saya ni ada anak kecil di rumah, ada anak-anak ramai, dia kata. Saya ni orang miskin, dia kata. Saya nak beli daging tak boleh. Kerana saya nak bagi anak-anak saya ni berasa lega, boleh ada makan, boleh rasa sedikit daripada daging, cebisan-cebisan yang ada dekat tulang-tulang ni. Aku minta izin kepada tuan kedai supaya berikan kepada aku lebihan-lebihan tulang yang dia nak buang. Aku kutip tulang-tulang. Dia bila dengar macam tu, tuan-tuan, tersentak hati dia. Aku orang kaya, makan aku boleh makan dengan mewah. Tiba-tiba ada orang miskin yang terpaksa kutip tulang untuk makan. Maka dia pun jumpa dengan tuan kedai kepada kedai tulang, kedai daging tersebut. Dia kata, mulai hari ni, setiap minggu kamu hantar tulang, kamu hantar daging sebanyak mana yang dikehendaki oleh perempuan ini kepada rumah dia setiap minggu. Tuan-tuan, maka bermula daripada setiap hari ataupun setiap minggu, tokek ataupun tuan kedai daging tadi ni, dia akan hantar makanan kepada orang perempuan tadi. Orang perempuan tadi ni bila tahu, tuan-tuan, dia angkat tangan sambil menangis, berdoa dengan penuh hati kepada Allah. Ya Allah, berilah mudah kepada orang yang bantu aku dan sembuhkanlah penyakit sekiranya orang tadi ni ada penyakit. Tuan-tuan, satu tempoh selepas daripada tu tak lama, laki tadi ni pergi semula ke luar negara nak rujuk balik penyakit dia. Dia nak buat rawatan lah. Maksudnya doktor sahkan ada barang nak kena potong sel-sel yang kena kanser ni, nak kena potong, nak kena ketepikan. Tak boleh kalau duk biar lama dia jadi kuih teruk, jadi kuih teruk. Bila pergi cek balik, sebelum nak lakukan pembedahan, sebelum nak potong isi-isi daging-daging yang kena kawasan penyakit kanser tu, doktor akan cek semula untuk nak kena pasti balik. Alangkah terkejutnya doktor tadi bila cek tengok penyakit yang dihadapi kanser oleh laki tadi ni bukan kata sikit, langsung tak ada. Doktor tadi tanya kepada tuan orang kaya tadi ni, tuan ada ke pergi buat rawatan dekat mana-mana hospital, mana-mana tempat sebelum datang ke tempat saya? Dia kata tak ada. Tak ada saya pergi mana-mana tempat, melainkan saya hanya rahsiakan daripada orang ramai dan saya hanya melakukan satu perkara sahaja. Dia tanya, apa yang tuan lakukan? Saya memberi sedekah kepada orang fakir miskin. Kata doktor tu, mungkin berkat daripada tuan melakukan sedekah tersebut, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit tuan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sedekah ini banyak dia punya manfaat dia. Antaranya juga sedekah, tuan-tuan, dia boleh menyebabkan kubur kita ni daripada panas dia jadi sejuk dan menjadi cerah. Satu ketika mana satu orang perempuan dia meninggal dunia, Nabi semayang jenazah. Nabi semayang jenazah dia di atas kubur, dia dah dikebumikan, Nabi semayang jenazah dia dan Nabi doa dekat dia. Bila Nabi doa dekat dia, berkat daripada doa Nabi, kubur dia tu jadi sejuk. Kubur dia tu jadi sejuk, jadi aman dan jadi cerah. Cerah tu pula punya cerah ni sampai orang lain pun boleh tumpang dekat perkuburan Baqi'. Orang lain pun boleh tumpang. Itu hanya khusus untuk Nabi sahaja. Hanya khusus untuk Nabi. Tetapi kalau macam kita ni, tuan-tuan, nak kubur kita ni menjadi cerah, nak kubur kita menjadi sejuk, nak kubur kita menjadi aman dan tentera, salah satunya dengan kamu bersedekah. Itu sahaja.
Kalau nak doa, doa tak boleh melainkan hanya dengan bersedekah sahaja. Dengan kamu memperbanyakkan sedekah, bermakna kamu akan menjadi kubur, kamu insya-Allah akan menjadi lapang, akan menjadi cerah, akan menjadi sejuk bila kamu berada di dalam dunia. Allahu Rabbi. Sebab itu sedekah ini perkara yang cukup menjadi cukup menjadi keinginan kepada orang yang hampir mati dan orang yang telah mati. Kan ada ayat Quran, apabila ila ajalin qarib, apabila satu orang yang nak dicabut nyawa dia, kan, apabila orang yang dia nak cabut nyawa dia, dia beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, boleh tak minta extend, minta tambah saat masa, minta tambah saat masa supaya aku ni boleh fa'as-saddaqah, aku boleh bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang yang soleh. Minta tuan-tuan nak sedekah, sebab sedekah ini boleh menyelamatkan dia ketika dia berada di alam kubur nanti. Baik, jadi sedekah ini satu perkara yang baik, walaupun sedekah secara tersilap. Kalau ni macam-macam skamer lah ni, hak yang mai daripada negara jirannya bawa mai, hak mai daripada mana-mana mahatnya. Kadang-kadang kita telefon mahat tu, kita tanya, ni apa betul ke ni ada buat lancar tabung duduk di depan bank ni? Kita tanya balik, dia kata tak tahu, kita tak pernah buat jenis-jenis tu. Kita hanya sekadar cara online, siapa nak mai bagi di sekolah saja. Ada orang buat scammer, dia buat tipu, macam-macam bentuk tuan-tuan. Walaupun kalaulah kata ditipu, kamu tertipu ketika kamu bersedekah, tetap pahala sedekah kamu juga dikira. Cuma kalau kita tahu yang tu tipu, kita jangan bagilah. Kita tahu, kita tak tahu cerita lain, tapi kalau kita tahu, kita elakkan. Kita elakkan. Baik, mari sama-sama kita tengok hadis ni, macam mana Nabi cerita lelaki ni orang yang tersilap sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, kita terus baca terjemahan dia. Ada seorang lelaki berkata, sesungguhnya pada malam ini aku akan bersedekah. Maknanya lelaki ni dia nak sedekah secara sembunyi, dia tak mau sedekah secara terang-terangan. Sedekah secara sembunyi ni dalam hadis yang lain Nabi sebut sedekah ni sedekah tangan kiri, tangan kanan, sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kan, kalau macam kita punya kita punya peribahasa pun ada sebut macam tu, kalau tak salah saya kan. Sedekah tangan kiri, tangan kanan, sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Sedekah tangan kiri, tangan kanan, tak tahu. Kita buat benda yang tak ada siapa tahu. Ada seorang lelaki yang dia ni, sesungguhnya pada malam ini aku akan bersedekah. Dia tekad malam dia nak sedekah. Malam zaman dulu ni tak ada lampu, orang pun tak cam siapa, orang tak cam siapa, mengharapkan cahaya bulan sahaja dan cahaya pelita dan sebagainya. Kalau pelita boleh cerah terang mana sangat dekat kawasan berdekatan kecil itu ya. Kalau bulan pun terang mana sangat dengan cahaya bulan ni. Maka lelaki ni kata, sesungguhnya malam ni aku nak keluar pergi sedekah. Kemudian beliau mengeluarkan sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang perempuan penzina. Dia keluar malam pertama tuan-tuan, dia keluar pergi di pekan, dia pun nampak ada satu orang perempuan, dia letak tangannya, dia letak sedekah dia tu dekat tangan seorang penzina. Di pagi hari orang ramai bersembang. Semalam ada orang tersilap bersedekah kepada perempuan penzina. Bila mai esok pagi, orang ramai duk cakap. Orang ramai kata, siapa karut sangat kata. Boleh dia pergi bagi sedekah dekat seorang perempuan penzina, ataupun kita kata pelacur lah. Dia tu pelacur, tiba-tiba pergi bagi sedekah dekat kawan tu. Ada ke patut? Orang bunyi macam tu, orang ramai bersembang ni di pekan. Dia dengar. Dia tahu, dia pun dengar, tapi dia tak mengaku kata dia yang bagi. Dia tahu. Kemudian penderma itu pun berkata, ya Allah, bagimu segala puji, lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala pujian. Sesungguhnya sedekahku telah diberikan kepada penzina pada malam kedua. Bila dia doa kepada Allah, dia kata, ya Allah, aku silap, aku bagi sedekah aku kepada seorang penzina. Kemudian dia pula bertekad, dia nak bagi pula esok hari.
Nak bagi pula esok hari. Pada malam kedua, lelaki itu berkata lagi, pada malam ini aku pasti bersedekah. Malam kedua dia nak sedekah. Dia kata malam pertama silap, malam kedua ni betul-betul lah nak bagi dekat orang yang betul. Tiba-tiba tuan-tuan, apa yang berlaku ketika beliau mengeluarkan sedekahnya dan meletakkan di tangan orang kaya. Tengok-tengok malam kedua silap pula, pergi bagi dekat orang kaya. Orang kaya bagi sedekah. Dia orang yang ada duit bagi sedekah, tapi silap pergi kat orang kaya. Orang kaya, orang yang ada harta banyak. Pada rumah itu, selepas daripada tu di pagi hari, orang ramai bersembang lagi. Semalam ada orang tersilap bersedekah kepada orang kaya. Orang ramai bunyi pula esoknya. Jabatan netizen bunyi pula. Dia kata ada siapa silap ni pergi bagi sedekah kat orang kaya. Dia tu kaya dah. Bagi berapa lagi kat dia? Ramai lagi orang fakir miskin tu ada pergi bagi kat dia. Orang ramai bunyi macam tu. Kemudian dia pun berdoa. Dia kata, ya Allah, bagimu segala pujian. Sedekahku telah diberikan kepada orang kaya. Dia kata, ya Allah, semalam aku silap. Dia kata, aku pergi terbagi dekat orang kaya. Kan dia pun tak nampak, tak tahu. Terbagi kepada orang kaya. Kemudian tuan-tuan, pada malam ketiga dia berazam pula, malam ketiga dia nak bagi pula. Kemudian pada malam ketiga dia kata, malam ini aku akan bersedekah lagi. Keesokan harinya, hari ketiga pula dia kata, hari ni aku nak sedekah lagi. Tak apalah, hari pertama silap bagi dekat perempuan penzina, hari kedua silap bagi dekat orang kaya. Malam ketiga ni insya-Allah betul dah kot. Insya-Allah aku nak bagi kepada orang yang betul-betul. Kemudian beliau mengeluarkan sedekahnya dan meletakkan di tangan pencuri. Malam ketiga naya lagi. Malam pertama bagi dekat penzina, malam kedua bagi dekat orang kaya, malam ketiga bagi dekat pencuri. Pencuri kata, aku tak gaduh curi malam ni. Ada orang sedekah bagi pula. Tidak, aku nak kena masuk rumah kawan tu, nak kena masuk rumah kawan ni. Malam ni dia kata, orang tolong bagi. Dia tersilap bagi kepada pencuri. Di pagi hari orang ramai bersembang. Semalam ada orang tersilap bersedekah kepada seorang pencuri. Orang ramai sembang pula, ada lagi siapa dia lah yang silap ni pergi bagi sedekah kepada seorang pencuri. Bagi sedekah dekat seorang pencuri. Penderma itu berkata, ya Allah, bagimu segala pujian. Sedekahku telah diberi kepada pencuri. Dia kata, ya Allah, malam ni aku silap lagi, aku bagi sedekah kepada pencuri. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat. Di hari berikutnya, dalam sebagian hadis meriwayatkan, hari berikutnya bila dia nak bagi sedekah, tuan-tuan, dia berasa macam putih asap. Nak bagi sedekah ni takut-takut silap lagi, tak mau dah nak bagi sedekah. Dia berasa macam takut. Dia berasa macam nak bagi, tapi kalau bagi silap lagi sekali ni, dia kata kali pertama bagi silap, kali kedua bagi silap, kali ketiga bagi silap, kali keempat dia kata tak mau bagi dah. Takut jatuh kepada tangan orang yang salah. Kemudian malaikat mai kepada dia, malaikat berkata, sesungguhnya sedekahmu itu telah diterima. Malaikat mai, malaikat kata, wahai fulan, kalau kamu nak tahu, sebenarnya sedekah kamu Allah Subhanahu wa ta'ala telah terima. Kamu bagi kepada tiga-tiga orang yang malam, 3 malam tu semua Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan penzina perempuan itu tidak lagi berzina kerana mendapat harta yang engkau dermakan. Nabi sebut, kata malaikat, perempuan yang terima duit tadi ni, perempuan tu mana nak tahu tiba-tiba terdetik di hati dia timbul keinsafan. Tiba-tiba dengan berkat kamu beri sedekah ni, Allah jentik hati dia, Allah buka hati dia supaya dia berhenti daripada berzina. Mana nak tahu, kerana dengan jasa kecil kamu beri kepada dia sedekah, mana nak tahu dia berhenti daripada melakukan kerja kotor tadi. Maka itulah kelebihan daripada kamu bersedekah walaupun kepada perempuan yang berzina tadi. Kemudian malaikat sambung lagi, malaikat kata, mudah-mudahan orang kaya mengambil iktibar dari kamu dan dia juga akan menginfakkan harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Mana nak tahu dengan kamu sedekah kepada orang kaya tadi ni, Allah jentik juga hati dia.
Kamu yang lebih miskin daripada dia boleh bagi sedekah, apatah lagi dia yang lebih kaya daripada kamu. Dia kaya daripada kamu, dia ada harta yang lebih banyak daripada kamu, dia tak sedekah macam kamu. Bila kamu sedekah dekat dia, terdetik di hati dia, aku kaya pada dia, patutnya akulah bagi lebih banyak daripada dia, patut akulah yang bersedekah kepada orang yang memerlukan. Dia jadi macam tu, berkat daripada apa yang kamu berikan. Kemudian malaikat sambung lagi, malaikat kata, mudah-mudahan pencuri itu berhenti mencuri kerana sudah mendapat harta yang kamu dermakan. Pencuri tadi pula mana nak tahu tiba-tiba mendapat hidayah daripada Allah, dia berhenti daripada mencuri yang biasa-biasanya, selalu-selalunya sangat tu dia mencuri. Berkat daripada kamu beri pada dia sedekah apa yang silap tadi tu, kawan yang mencuri tadi tak jadi dah orang yang mencuri. Baik, keterangan hadis. Orang yang bersedekah dengan hati yang ikhlas akan dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tersilap orang dalam sedekah itu. Walaupun dia bagi dengan orang yang salah pada orang yang salah, tetapi dia akan dapat kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pahala. Contohnya seperti hadis di atas, lelaki ini ingin bersedekah kepada orang fakir, beliau memilih untuk bersedekah secara rahsia, kerana sedekah rahsia lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Sedekah rahsia dapat menjaga diri daripada riak. Tuan-tuan, bila kita sedekah orang tak tahu, itu boleh jaga diri kita. Banding kita sedekah dengan cara terang-terangan, itu bahaya. Sedekah dengan cara terang-terangan itu bahaya. Ada beberapa perkara yang kita boleh buat terang, antaranya zakat. Zakat, tuan-tuan, kadang-kadang zakat pendapatan, zakat harta. Kalau kita ada harta yang banyak, elok juga kita war-war kepada orang, kata aku keluarkan zakat. Bila orang tanya, ni tak keluar zakat ke? Dia ni bukti kata aku keluar zakat. Bukan kita nak tunjuk, tapi supaya orang tahu. Kadang-kadang orang ni kata, hang kaya, tapi zakat tak awak keluar. Siapa kata aku tak awak keluar? Aku awak keluar zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau duit itu duit sumbangan orang ramai, kita elok war-warkan kepada orang. Kalau ada duit sumbangan orang ramai, kita war-war kepada orang, kita bagi tahu kepada orang. Bukan war-war tu kita yang sedekah sikit tu kita war-war, tapi kita bagi duit hak kita himpun tu, kita bagi tahu kepada orang. Ini duit yang berjaya dihimpunkan sebanyak berapa ribu, 50,000 ini yang dihimpunkan, yang berjaya tuan-tuan infakkan, ini berjumlah 50,000 ini, kita akan bangunkan masjid, kita akan bangunkan apa benda, kita bagi tahu kepada orang. Itu benda yang kita patut war-war. Tapi selain daripada tu, tak digalakkan untuk kita war-war. Kita sedekah sikit, kita tak digalakkan untuk war-war. Lebih baik kita berdiam diri, kita secara rahsia. Kemudian kata tuan kitab kita, sedekah rahsia juga dapat memadamkan kemurkaan Allah. Sebab itulah beliau keluar di tengah malam mencari orang fakir, tetapi beliau tersilap menyerahkan sedekah kepada pencuri, penzina dan orang kaya, kerana beliau menyangka mereka itu orang fakir. Laki ini rasa agak sedih, namun pada suatu malam beliau bermimpi bahawa Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya itu. Beliau juga diberitahu bahawa sedekah yang diberikan kepada pencuri, penzina dan orang kaya mempunyai hikmah yang besar di sisi Allah. Sedekah yang ikhlas itu akan meninggalkan kesan dan pengajaran pada diri mereka. Peristiwa seumpama ini juga pernah berlaku di zaman Nabi SAW, apabila seorang sahabat bernama Yazid bin Ahnas ingin bersedekah beberapa dinar. Beliau mewakilkan seorang lelaki yang berada dalam masjid untuk mengagihkan dinar itu kepada orang yang layak menerima sedekah. Kemudian anak Yazid yang bernama Ma'an masuk ke dalam masjid itu dan turut mengambil dinar itu. Beliau tidak tahu dinar itu disedekahkan oleh ayahnya sendiri. Satu orang ayah yang bernama Yazid, dia nak sedekah. Dia nak sedekah kat orang ramai. Dia pun wakil dekat satu orang. Dia kata, hang pi di masjid,
Hak orang keluar masjid, pintu masjid saat ini, hang bagi sedekah kepada orang ramai tersebut. Kebetulan yang main semayang tu anak dia. Kebetulan yang main semayang tu anak dia. Anak dia pun ambil juga sedekah tu ataupun terima juga sedekah tu. Kemudian keluar balik. Bila balik-balik sampai di rumah, anak dia pun kata, siapa bagus bagi sedekah kat masjid ni? Bagus ni ada orang bagi sedekah kat masjid. Dia kata saya ada terima ni sedekah kat masjid. Tiba-tiba bila dengar macam tu, ayah ni pun kata, apabila pulang di rumah, ayah ni bersumpah, demi Allah bukan kepadamu yang ingin aku sedekahkan, aku ingin bersedekah kepada orang lain. Ayah dia kata, aku bukan nak bagi kat hang, ya hang ambil buat apa, aku nak bagi dekat orang fakir, aku nak bagi dekat orang memerlukan, aku nak bagi dekat orang yang patut terima. Hang orang yang hang anak aku, macam mana hang pula boleh ambil, hang boleh terima? Kemudian lalu berlakulah sedikit pertelingkahan di antara Yazid dan anak dia. Pak dengan anak ni jadi bertengkar lah sikit. Bertengkar lah dia. Anak dia kata, mana saya tahu ayah nak bagi. Ayah ni kata, hang ambil bapa aku bagi kat orang lain. Macam tu lah. Berlaku sikit bertengkar. Akhirnya berita ni sampai kepada Nabi. Kemudian mereka berdua pergi bertemu Nabi SAW untuk menyelesaikan masalah ni. Dah sampai kepada Nabi, dia pergi jumpa dengan Nabi, dia pun nak tanya, lah ni macam mana? Solution ni macam mana ni kita nak selesai masalah ni? Kan? Adakah sedekah aku ni Allah Ta'ala terima bagi dekat anak sendiri dan sebagainya? Maka Nabi pun bersabda, Nabi kata, laka ma nawaita ya Yazid. Nabi kata, wahai Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan, walaka ma akhazta ya Ma'an. Dan bagimu apa yang engkau ambil itu wahai Ma'an. Nabi kata, Yazid, yang kamu sedekah itu kamu dapat pahala bagi kamu, habuan kamu. Ma'an ni anak kepada Yazid, bagi kamu apa yang kamu ambil itu habuan kamu. Maknanya apa yang kamu bagi sedekah itu Allah Ta'ala kira, yang kamu bagi, yang kamu terima sedekah di pula ini, itu yang kamu dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, hadis yang disebutkan tadi hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik, jadi daripada hadis yang kita baca ini tuan-tuan, dapat kita ambil pengajaran begitu penting menjadi orang yang suka bersedekah. Tuan-tuan, seronok bila kita jadi orang yang suka bersedekah. Sedekah kita pula sedekah yang dalam keadaan yang tersembunyi, tak ada siapa tahu. Dan sedekah ni tuan-tuan, kita janganlah banding sikit banyak. Sikit pun ada nilai, banyak pun ada nilai. Kan ada cerita macam mana seorang perempuan bawa 2 orang anak kecil mai jumpa dengan Aisyah. Aisyah bagi kat dia kurma, lepas tu kurma tu dia makan. Dia bagi dekat anak dia 2 biji, yang mak baru nak makan. Tiba-tiba anak tu minta. Mak ni koyak 2, sebelah bagi kat anak ni, sebelah bagi kat anak ni, mak tak makan apa. Aisyah cerita benda ni dekat Nabi SAW masa Nabi balik rumah. Nabi kata, mak tadi tu baik dan mak tadi tu dapat pahala. Kemudian Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah sedekah itu yang sikit macam tu tadi, 3 biji je kurma, 3 biji kurma yang aku bagi ni ada dikira pahala ke? Nabi sebut, Nabi kata, kamu bersedekah walaupun dengan sebelah daripada tamar itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kurma besar ni kerak 2, hak setengah tu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh padamkan api kemurkaan dan boleh padamkan api neraka yang sepatutnya kena kepada kamu. Tuan-tuan, maknanya sedekah ini satu nilai yang cukup besar. Walaupun kecil, walaupun sikit nilai dia, sekupang ke, 2 kupang ke, 5 kupang ke, dia tetap dinamakan sedekah. Jangan malu, jangan takut. Latih anak-anak kita, latih keluarga kita, latih masyarakat kita jadi orang yang suka bersedekah. Kerana bersedekah ini banyak kelebihan pahala ataupun manfaat yang kita akan dapat daripada dia. InsyaAllah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk hadis yang ke-29 yang bertajuk seorang lelaki yang membunuh 100 orang. Cerita ni cerita yang kita biasa dengar, tetapi matan hadis dia kita mungkin belum biasa baca. Jadi insya-Allah pertemuan akan datang kita akan tengok
cerita berkaitan dengan seorang lelaki yang membunuh 100 orang, insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, manfaat untuk sama-sama kita laksanakan dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan kepada diri saya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تزغ بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.